Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, para penonton yang saya kasihi dan hormati, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan pada malam hari ini bersama dengan Masjid Kampung Siglap menerusi perbincangan ataupun kuliah maghrib menerusi kupasan kitab daripada karangan Said Hawa, Imam Said Hawa rahimahumullah, dalam kitab menenang hati ataupun penenangan jiwa, insya-Allah, ataupun mensucikan jiwa. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan sambung menerusi kupasan selepas kita telah pun melakukan rukun dalam solat, iaitu dengan membaca doa iftitah. Setelah kita membaca doa iftitah, apakah langkah selanjutnya yang boleh kita ambil menjadi pegangan ataupun kekuatan bila mana kita mendirikan solat? Baik, bila mana kata sahibul kitab dalam muka surat 48 di kitab Tazkiyatun Nafs, kita dapat lihat di sini bila mana kita mengucapkan ta'awuz. Apa tu ta'awuz ataupun isti'azah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab tu bila mana kita nak memulakan pembacaan Al-Quran, wajib kita kena baca isti'azah. Wajib kita membaca isti'azah. Kenapa tidak membaca basmalah, Ustaz? Sebagai adabnya, sebagai adab kita perlulah membaca isti'azah terlebih dahulu. Jadi bila mana kita dah membaca isti'azah, apa tu isti'azah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung, aku berlindung, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan jin ataupun syaitan yang direjam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk ataupun syaitan yang direjam. Maka kita ketahuilah, bila kita memahami perkataan isti'adzah tersebut, kita dapat melihat bahawasanya syaitan itu sentiasa akan mengganggu kehidupan anak-anak Adam. Kenapa harus berlaku begitu? Sebab kita dapat lihat anak Adam ini dia nak lakukan kebaikan, tetapi yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan dia ada dua. Sama ada dia datang daripada hasutan ataupun bisikan, bisikan syaitan ataupun bisikan hawa nafsu. Jadi yang kita takut ni, syaitan dia kalau datang dia selalu memberikan bisikan, dan bisikan yang diberikan kadang-kala kita lihat daripada hukum akal tu macam betul, tetapi ia sebenarnya tidak betul. Sebagai contoh, kita nak mendirikan solat, dia akan datangkan perkataan was-was. Perkataan was-was yang selalunya dihadapi oleh setiap insan yang ingin mendirikan solat. Dia sama ada kita dah nak mendirikan solat, tiba-tiba datang was-was, tadi saya dah lakukan wuduk macam mana? Ataupun kita takbiratul ihram sendiri boleh datangkan was-was, sama ada takbir kita betul ataupun tidak. Jadi bila mana kita dah ada niat, ikhtisad tadi dah ada, kita dah niat di dalam hati, langsung kita takbir. Bila kita takbir, kita bacalah doa iftitah. Apa doa iftitah tersebut? Dia merupakan satu yang kita katakan sumpahan ataupun apa yang kita
tegakkan dalam mana kita hidup di dalam muka bumi ini. Dan pada masa yang sama, bila kita nak teruskan dengan rukun yang seterusnya, membaca surah Al-Fatihah, kita mulakan dengan isti'azah. Sebab dalam Al-Quran sendiri meminta di mana kita nak mulakan dengan bacaan, kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada Allah daripada syaitan yang dilaknat. Sebab syaitan kerja dia melakukan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja syaitan. Dia tak nak kita sujud kepada Allah. Dia nak kita sujud kepada dia. Kita mengabdikan kepada dia. Kita menghambakan kepada siapa? Kepada syaitan ataupun kepada iblis. Sebab tu perkara-perkara yang negatif sentiasa berlaku. Bagaimana kita kurang kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya, kalau kita lihat dekat sini, maka ketahuilah bahawa ia adalah musuhmu. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Selain daripada hawa nafsu, adalah syaitan yang sentiasa mengintai untuk memalingkan hatimu dari Allah. Dia sentiasa mengintai untuk kita memalingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kita memakan dan sebagainya, junjungan besar Nabi Muhammad SAW mengajar ataupun mendidik, sebelum kita nak mulakan makan, kita baca basmalah dan menggunakan tangan kanan. Sebab itu mempunyai kesan ataupun faedah hikmah yang terbaik. Kenapa kita membaca basmalah? Di antaranya, kita membesarkan ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat rezeki makan tersebut. Kenapa kita menggunakan tangan kanan? Sebab tangan kanan mempunyai keberkatan di situ. Sebab Rasulullah SAW suka kepada yang kanan. Manakala tangan yang kiri selalu digunakan untuk perkara-perkara yang kurang elok. Maksudnya kurang elok di sini, kita membasuh najis dan sebagainya lah. Jadi bila kita melakukan kebaikan tersebut dalam pemakanan, dia akan menghasilkan satu kebaikan. Namun kalau sekiranya kita tidak memulakan dengan basmalah, ataupun kita makan dengan tangan kiri dan sebagainya, atau makan sambil berjalan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawasanya tiada keberkatan. Dan yang akan dekat dengan kita adalah siapa? Adalah syaitan. Sebab syaitan suka kepada perkara itu. Takut nanti sebelum kita makan, syaitan dah makan dulu, ataupun dia muntah terlebih dahulu. Di situ tidak akan datang keberkatan. Jadi keberkatan itu yang paling penting. Jadi kita mulakan dengan isti'azah. Kita faham siapa musuh kita. Ini bukan musuh dalam selimut. Ini musuh yang kita nampak, tapi nampaknya dengan penuh keyakinan. Maksudnya kita tak nampak syaitan. Nescaya kalau kita nampak syaitan tu, musuh kita tu yang sebenarnya, kita takut. Secara zahir kita takut. Namun kita tak nampak dia, tapi kita yakin dia ada. Dan keyakinan itu, yang kalau kita tahu itu adalah hasutan, kita cepat-cepat isti'azah. Sebab tu syaitan dia ini diperbuat daripada api, dan diperbuat daripada api ini yang akan merosakkan jiwa kita, yang akan membakar jiwa kita, yang akan menghanguskan jiwa kita. Kalau sekiranya kita tidak terpandu dengan panduan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menerusi Al-Quran dan juga sunnahnya. Jadi bila kita lihat di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat? Kalau kita lihat daripada kisah sejarah terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terakam dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencipta Adam, apa yang ada dalam diri iblis tersebut, dia aba wastakbara. Aba ni apa? Aba ni, kalau kita tengok aba, kalau kita dah tetapkan sesuatu hukum, dia melanggar hukum tersebut. Allah kata apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Allah kata sujudlah kamu semua wahai para malaikat kepada Adam. Dan maksud sujud di sini bukan sujud sembah, tetapi tanda penghormatan. Kalau kita buka dalam penafsiran dan sebagainya, tanda penghormatan para malaikat dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mengatakan alhamdulillah, ataupun bersyukur, ataupun mengatakan subhanallah, itu menunjukkan bahawasanya tanda menghormati kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana dia menolak abah, dia tolak dengan penuh kesombongan, abah wastakbara, menolak, lepas tu dia apa? Dia rasa
dirinya yang paling elok. Dan kalau kita tengok dalam surah yang lain pun, okay, dia mencabar pula Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cabaran yang dia kata? Dia kata, aku ni dicipta daripada api, manakala Adam dicipta daripada apa? Daripada tanah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia dah tahu, okay, iblis akan melakukan sesuatu perkara, okay, yang melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi bila mana iblis telah pun dihalau daripada syurga, apa janji dia? Janji dia akan mengganggu, okay, kehidupan anak Adam, sehinggalah bila mana saat-saat akhir sakaratul maut pun dia akan datang mengganggu. Untuk apa? Untuk dia ada teman di dalam neraka, supaya dia ada teman di dalam neraka untuk duduk bersama dengannya. Jadi para ma'asyiral muslimin wa zamratul mu'minin rahimakumullah, kita perlu hati-hati dalam hal ini. Bila mana kita ada panduan asas, kita ada panduan asas yang betul, di situ kita akan selamat daripada bisikan iblis dan sebagainya. Bukan saya katakan yang diri saya ini baik, tak, saya pun tidak baik, kadang-kadang pun termakan juga dengan hasutan iblis. Jadi apa yang boleh kita buat ataupun kita lakukan, bila mana kita minta perlindungan, perlulah kita yakin yang bahawasanya Allah akan melindungi kita daripada segala anasir yang dibawa oleh iblis ataupun syaitan, la'natullah. Baik. Jadi dia tak nak kita sujud. Okay? Dia tak nak kita sujud dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta. Okay? Pencipta kita. Dan permintaanmu akan perlindungan Allah darinya ialah dengan meninggalkan apa yang disenanginya dan menggantinya dengan apa yang disenangi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan ucapan semata-mata. Jadi bila mana kita berucap, kita cakapkan perkataan a'udzubillah ini, kita betul-betul minta perlindungan. Dengan kita dah isti'azah ataupun ta'awuz, kita minta perlindungan daripada Allah, tetapi kita masih meminta bakti dengan iblis. Maksudnya kita lakukan apa yang iblis minta. Kita tinggalkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lakukan benda-benda yang khurafat atau benda-benda tahyul yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan iblis dia tahu Allah itu esa, tetapi disebabkan sikap aba dia yang tadi dan juga sifat istikbar, maka dia merasa sombong, bongkak, sehingga kan dia tidak boleh menerima hidayah dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya kita tidak dapat menerima hidayah ataupun kita sombong bila mana diberikan nasihat dan sebagainya, kita dah termasuk dalam golongan wa'iyazbillah, golongan iblis tersebut, la'natullah. Jadi dalam kitab ini kalau kita lihat, ia terbagi kepada pembacaan, ucapan yang kita lontarkan ataupun kita lantunkan. Ada pun berkenaan dengan bacaan, kata sahibul kitab. Maka manusia ini terbagi kepada 3 golongan. Golongan pertama, bila mana dia membaca, lidahnya bergerak tetapi hatinya lalai. Dia baca tetapi hatinya lalai, dia baca je. Macam kita baca tetapi kita tak masuk dalam ruh kita, tak masuk dalam hati kita. Dia membaca je. Dia baca macam burung kakak tua. Ni kita cakap A, dia kata A, tapi dia tak tahu apa yang dia cakap. Kita tak nak macam tu. Kita nak bila kita lantunkan, kita tahu apa yang kita baca. Itu golongan yang pertama, hatinya lalai. Manakala golongan yang kedua, orang yang lidahnya bergerak dan hatinya mengikuti lidah sehingga dapat memahami dan mendengarnya. Maksudnya apa? Bila dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lidah dia membaca ataupun melantunkan, hatinya pun ikut sama melantun. Maksudnya ketakutan, perlindungan yang dia minta sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan darjat orang yang seperti ini, kita boleh katakan ashabul yamin. Kenapa dipanggil ashabul yamin? Sebab mereka terima kebaikan tersebut. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Al-Waqiah, kalau saya tak silap. Allah berikan 3 golongan, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada as-sabiqun. Jadi bila kita tengok ashabul yamin ni, mereka ni sentiasa nak lakukan yang terbaik,
senantiasa yang nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia cuba nak elakkan daripada gangguan yang ada di sekelilingnya, lebih-lebih lagi daripada gangguan syaitan. Manakala golongan yang ketiga, orang yang hatinya telah terlebih dahulu menyerap nilai-nilai, kemudian lidah melayani hati untuk mengucapkan. Jadi kalau kita tengok sini, yang golongan ketiga ni, dia dah faham dah apa maksud ta'awuz tu, dan dia cuba lakukan nilai-nilai yang terbaik supaya iblis tidak dapat sentuh hatinya. Dan daripada itu, lidah dan juga hatinya akan bergerak sama, amalannya pun akan bergerak sama. Jadi kita nak jadi golongan yang mana? Mudah-mudahan kita tak jadi tergolong daripada golongan yang pertama. Kita doa mudah-mudahan kita menjadi golongan yang kedua, dan seterusnya menjadi golongan yang ketiga, iaitu melakukan nilai-nilai yang baik dengan perkataan ta'awuz tadi. Jadi bila mana kita dah mulakan dengan ta'awuz, di sinilah kita diajar untuk membaca basmalah. Apa tu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini yang kita akan dapat lihat bagaimana sikap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, tidak kiralah yang mukmin ataupun yang bukan mukmin. Maksudnya yang Islam ataupun yang bukan Islam. Sebab semuanya makhluk Allah. Hatta Fir'aun sekalipun yang tidak beriman kepada Allah, Allah kurniakan kekayaan. Apatah lagi orang yang beriman dikurniakan kekayaan, lantas dia memberikan kebaikan kepada kekayaan itu, disalurkan kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang memerlukan, itu yang lebih baik. Kita boleh dapat lihat contoh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, bagaimana sikap dermawan yang diberikan ataupun ditunjukkan bila mana diberikan sesuatu kebaikan, dimanfaatkan kebaikan itu, diberikan kepada yang lain. Jadi dengan nama Allah, kita sebut dengan nama Allah. Apa tu Allah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah tu Maha Kasih. Allah tu Maha Sayang kepada siapa? Setiap hamba-hambanya. Setiap hamba-hambanya. Jadi maka niatkanlah tabarruk untuk memulai bacaan kalamullah, dan fahamilah bahawa semua urusan adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semestinya kita akan baca pula nanti perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Dia para ma'asyiral muslimin wa zamratul mu'minin rahimakumullah. Dua perkataan yang saya berikan tadi, ataupun penjelasan yang tadi, iaitu ta'awuz dengan basmalah. Jadi bila mana kita nak memulakan sesuatu perkara, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak saya menggunakan perkataan ta'awuz itu dalam segala amalan pekerjaan saya? Silakan, tak ada masalah. Sebab kita nak minta perlindungan daripada Allah, sebab hati kita ni kita tak tahu. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada hasutan iblis, daripada hasutan manusia. Minta Allah lindung. Kita kena yakin. Bila kita yakin, benda itu akan jadi. Tetapi kalau kita tidak yakin, itu yang masalahnya. Dan pada masa yang sama, perkataan yang kedua yang saya katakan tadi adalah basmalah, bismillah. Dengan nama Allah. Kita tak nak minta dengan yang lain. Kita tak nak minta macam seperti mana orang-orang jahiliyah. Bila mana buat pengorbanan, dia letakkan nama siapa? Nama Tuhan mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Tuhan kita. Tidak beranak dan diberanakkan. Dia dapat menjaga seluruh alam ini. Malah semua sekali yang dia cipta, dia yang penjaga. Dia dapat mampu untuk melakukan semuanya dengan izin dia. Siapa tu dia? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita kata ibu kita kasih kepada kita, Allah lagi sayang kepada kita. Macam mana? Bila mana kita dalam rahim ibu, macam mana Allah jaga kita? Ibu cuma dapat jaga dalam luaran, tapi Allah jaga dalam dalaman. Jadi para pendengar, penonton yang saya kasihi, kenalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah
minggu yang akan datang saya akan sentuhkan perkataan Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu menerusi kitab yang kita baca surah Al-Fatihah. Nanti saya akan sentuhkanlah perkara tersebut. Jadi ingat, baca a'udzubillah dalam kita nak memulakan surah ataupun ayat adalah perkara yang wajib. Manakala basmalah di dalam perkataan yang permulaan. Nanti saya akan terangkan. Permulaan tu maksudnya kepala ayat. Bismillahirrahmanirrahim, masuk surah yang baru, itu yang kita wajibkan. Tetapi selepas itu kalau kita nak baca, maksudnya kita dah masuk dalam bacaan ain ataupun sambungan, tidak perlulah dengan bacaan basmalah. Jadi yang paling diperlukan bila kita nak mulakan dengan pembukaan ayat, gunakanlah dengan isti'adah, minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni, saya pernah katakan, kalau ada orang tu dia mempunyai masalah tidur, buka Al-Quran, cepat dia nak tidur. Jadi para penonton minta perlindungan daripada Allah, daripada segala-galanya. Mudah-mudahan Allah menjadi pelindung kita yang sebenarnya, insya-Allah. Kita hanya mampu merancang, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita, mati kita, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, mohonlah dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.